إلى حضرة نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Yang saya kasihi Ayahanda Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid, seterusnya yang saya hormati lagi saya sayangi ayah-ayah saya serta ibu-ibu saya yang hadir pada malam yang barakah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas segala limpah kurnia serta inayah pertolongan Allah, dapatlah sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini bagi melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab kita, iaitulah salat fardu yang ditunaikan secara berjemaah. Dan alhamdulillah kita telah pun selesai menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Fa insyaallah taala dengan masa, peluang dan ruang yang masih Allah berikan pada kita pada malam ini, dapatlah sama-sama kita duduk sebentar sementara kita menantikan waktu Isyak sambil kita niat i'tikaf di masjid ini bagi mendengar serba sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan berkat di sepanjang majlis kita berlangsung, insya-Allah. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita sambung kembali pengajian kitab kita Hadis 40 Matan Arba'in yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kita masih lagi pada hadis yang ke-37 pada muka surat 398. Pada kuliah yang sebelum ni kita telah pun membaca sebahagian daripada hadis ini, lalu kita sambung. Dan jika ia bercita-cita, kita sambung dekat situ. Kata Allah, dan jika ia bercita-cita dengannya lalu ia mengerjakannya, Allah tuliskan kejahatan itu dengan balasan satu sahaja kejahatan. Benarlah kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya dengan lafaz-lafaz ini. Baik. Kata Allah, dan jika ia bercita-cita dengannya. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita masih lagi membicarakan mengenai hadis qudsi. Hadis qudsi, lafaz datang daripada Nabi, maknanya datang daripada Allah. Jadi dalam hadis qudsi ni
kita dah baca dah, yang di mana kebaikan yang dibuat disertai dengan perbuatan. Niat kebaikan tetapi tak disertai dengan dengan perbuatan tu satu. Niat buat baik disertai dengan perbuatan tu dua. Yang seterusnya, niat jahat tapi tak buat. Yang kedua, niat jahat kemudian dia buat. Jadi dua lah. Satu, niat baik tapi dia tak buat. Allah kata dikira niat itu dengan sempurna amal. Masya Allah. Walaupun dia niat, dikira dengan satu kebaikan tamam, satu kebaikan yang sempurna. Kalau dia niat tahajud, dapatlah pahala tahajud sempurna satu. Itu yang pertama, niat walaupun tak buat. Yang kedua, niat kemudian dia buat. Allah sebut niat kebaikan kemudian disertai dengan perbuatan, maka dia akan mendapat 10 dan dia boleh sampai kepada 700 kali ganda. Inilah kebaikan yang Allah Ta'ala berikan pahala bagi mereka yang melakukan kebaikan. Niat baik kemudian buat, dapat 10 dan dia boleh sampai pada 700 kali ganda. Siapa yang bagi jaminan ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui hadis qudsi ni. Baik. Itu yang pertama yang kita dah bahas. Yang kedua, niat buat benda tak baik. Dia niat sahaja tetapi tak buat. Maka kata Allah, orang yang niat dengan niat yang tak baik kemudian dia tidak melakukannya, maka kata Allah, dia memperolehi pahala. Dia memperolehi pahala kerana meninggalkan niat kejahatan dia tu, meninggalkan niat yang tak baik tu. Niat jahat disertai dengan perbuatan jahat, maka dia memperolehi dosa berdasarkan kejahatan itu sahaja dan tidak dilipat kali ganda seperti pahala. Kalau pahala tadi niat kemudian buat, dia boleh dapat 10 dan dia boleh dilipat kali ganda sampai 700, bahkan lebih daripada tu. Tapi kalau niat jahat, dia tak digandakan, hanya kejahatan itu sahaja dosa yang dia dapat. Nampak? Itulah pemurah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukanlah hadis ini menganjurkan kita untuk kita buat dosa, dapat dosa satu tu je. No, tidak. Tapi hadis ini menceritakan tentang keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kan Allah memberi jaminan melalui hadis ini. Hadis nama pun hadis qudsi. Dia sebut oleh Nabi, tapi maknanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hadis ini Allah sebut dan jaminan kepada mereka yang melakukan kebaikan dengan niat, walaupun tak buat, dia akan dapat satu pahala sempurna kebaikan yang dia buat tu, niat kebaikan yang dia niatkan. Kemudian kalau dia buat, dapat 10 pula kali ganda. Walaupun satu, dia buat satu je, tahajud je, tapi gandaan pahala tu sampai 10 dan dia boleh sampai pada 700, bahkan lebih daripada tu. Sebab tu kita dah sebut dah dalam kuliah kita sebelum ni, mai cerita apa saham yang boleh dapat lagu tu. Saham hak jenis lagu mana boleh dapat sampai berlipat kali ganda lagu tu, dan tak akan berkurang, kerana ini adalah janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad, yang kita duk baca selalu lepas doa lepas azan tu kan. Sesungguhnya Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Janji Allah adalah tepat. Jika Allah kata lipat ganda, dilipat kali ganda, dan tak ada saham yang dapat merosak ataupun merosotkan saham tu, tak ada. Kalau saham dunia ni, ada masa dia untung lah. Ada masa dia merudum lah.
Tapi saham Allah tak, dilipat kali ganda, bahkan dapat lebih daripada tu keuntungannya. Tak, berbanding pula dengan dosa. Niat dosa tak buat, boleh pahala. Niat dosa, niat benda hak tak baik tapi tak buat, boleh pahala. Masya Allah. Tak, kerana apa? Kerana dia meninggalkan perkara yang dia niat yang tak baik tadi tu. Kerana asbab daripada itulah dia dapat pahala. Kalau niat jahat kemudian dia buat, dosa yang dia dapat hanya perbuatan jahat yang dia lakukan dan tak dilipat kali ganda, melainkan perbuatan jahat yang dibuat berulang kali. Kerana itu dalam satu hadis qudsi yang lain, dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabut Taubah, dalam satu hadis sahih, dalam satu hadis qudsi dalam Kitabut Taubah, yang di mana kata Allah, annama abdi dzamban, Allah sebut, sesungguhnya ada seorang hambaku yang telah melakukan dosa, fatastaghfiruni, kemudian dia minta ampun padaku, ghafartulah, maka aku ampunkan dia. Kemudian dia membuat balik dosa tersebut, kemudian dia berdoa, Rabbighfirli, wahai Tuhan ampunkan aku. Maka Allah sebut dekat hamba ni, annama abdi yaghfiru dzam wa ya'khudhu dzam laqad ghafartu lak. Allah sebut dekat hamba yang mula dia buat dosa, kemudian dia minta ampun, Allah ampun. Kemudian besok dia buat dosa pula, kemudian dia minta ampun, ya Allah ampunkan aku. Kemudian Allah kata dekat dia, annama abdi annalahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu dzam laqad ghafartu lak. Hamba aku ini tahu, bila dia buat dosa, dia tahu nak minta ampun kat siapa. Kerana ada Tuhan yang boleh mengampunkan dia, dan ada Tuhan yang mengambil tindakan terhadap dosanya, lalu aku ampunkan dia. Maksudnya, hamba Allah ni dia tahu, bila dia buat dosa, dia minta ampun kat siapa? Dia akan minta ampun ke Allah. Sebab apa? Sebab Allah yang akan menghukum perbuatan dia. Lalu dia minta ampun ke Allah, Allah ampunkan dia. Besok dia buat balik. Ini dalam hadis sahih, dalam Sahih Bukhari ada, dalam Kitabut Taubah. Esok dia buat dosa balik. Dah kemarin buat dah, minta ampun, Allah ampun. Kemudian buat lagi, minta ampun pula, Allah ampunkan lagi. Kemudian hari ni buat pula, buat lagi. Kemudian dia kata, Rabbighfirli, wahai Tuhan ampunkan aku. Allah kata dekat hamba ni, ya abdi, wahai hambaku, if'al ma syi'ta laqad ghafartu lak. Allah kata kepada dia, ya abdi, wahai hambaku, if'al ma syi'ta, hang buatlah apa hang nak, laqad ghafartu lak, aku akan ampunkan kamu. 3 kali buat. Kali pertama buat, minta ampun, Allah ampun. Buat kali kedua, minta ampun, Allah ampun. Buat kali ketiga, kemudian Allah kata, wahai hamba, hang buatlah apa hang nak, aku ampunkan hang. Ibu dan ayah yang saya hormati, bukanlah hadis ini merujuk bahawa kalau aku tu boleh buat dosa. Betul? Kalau aku tu boleh buat dosa, pasal apa? Tak ada tangan, ya Allah ampunkan aku, Allah ampun. Hadis ni tidaklah mendorong kepada kita supaya buat dosa. Suruh buat dosa, minta ampun, kita tahu Allah ampunkan kita. Tapi hadis ini menceritakan kepada kita tentang keampunan Allah yang tidak ada nuktah, yang tidak ada tepi. Keampunan Allah sentiasa ada bagi hambanya. Allah tahu hamba ni walaupun berulang kali dia melakukan kesalahan, tapi dia tetap minta ampun ke Allah. Selagi mana Allah ada Ar-Rahimnya, selagi Allah ada Al-Ghafurnya, Allah akan ampunkan hamba tersebut
selagi tak tutup pintu taubat tu. Bila mana hamba ni mai minta taubat kat dia, Allah ampun. Tak. Dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Al-Hujurat. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tak pernah bertaubat, barang siapa yang tak pernah minta ampun pada Allah, fa ulaika humuz zalimun, mereka adalah orang yang zalim. Siapa yang tak pernah minta ampun ke Allah, tak pernah taubat ke Allah, dialah orang yang melakukan kezaliman. Setiap daripada kita ni tak lepas daripada kesilapan. Itu perkara yang menjadi fitrah. Kita tak terlepas. Dalam satu hadis Nabi sebut, kullu ibnu Adam khata' wa khairul khata'in tawabun. Kullu ibnu Adam khata'. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia itu melakukan kesalahan, kesilapan. Kesalahan dan kesilapan itu kita tak pernah terlepas. Pernah kita buat. Wa khairul khata'in tawabun. Dan sebaik-baik kesilapan itu disertai dengan taubat. Kerana itulah Allah ni Maha Penyayang. Selagi mana Allah buka pintu keampunan itu seluas-luasnya sebelum kedatangan kiamat, sebelum kedatangan sakaratul maut, selagi itulah kita tak terputus-putus untuk minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan yang kita nanti-nantikan, satu bulan yang kita sangat tunggu, iaitulah bulan yang dikenali sebagai Syahrul Rahmah, bulan rahmat, Syahrul Maghfirah, bulan keampunan, Syahru Itqu minan nar, bulan pembebasan dari api neraka, bulan yang disebut sebagai Sayyidul Ashhur, penghulu bagi sekalian bulan-bulan, bulan yang kita nantikan, bulan yang kita tunggu-tunggu, dan kita selalu berdoa supaya Allah ketemukan kita dengan bulan tersebut. Lain tak bukan bulan Ramadan yang bakal menjelang. Mudah-mudahan Allah terima kita supaya menjadi tetamunya di dalam bulan tersebut, untuk kita kejar amal, untuk kita kejar keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Dan mudah-mudahan insya-Allah. Inilah hadis yang menceritakan kepada kita tentang kebaikan dan juga kejahatan. Dalam satu lafaz yang lain, kata Nabi SAW, maka perhatikanlah, hai saudaraku, semoga Allah taufikkan kami dan engkau kepada kemesraan yang besar. Baik. Ini bukan hadis, ini merupakan syarah dalam Sahih Bukhari. Bukan hadis ya, ini merupakan syarah. Syarah tu apa? Huraian. Ini merupakan huraian kepada hadis yang kita baca sebelum ni. Maka perhatikanlah, wahai saudaraku, semoga Allah taufikkan kami dan engkau kepada kemesraannya yang besar. Dan fikirkanlah lafaz-lafaz kalimah-kalimah ini, iaitu perkataan indahu, yang artinya di sisinya, sebagai isyarat kepada betapa besarnya perhatian Allah terhadap kebaikan itu. Dalam syarah Sahih Bukhari ini disebutkan kepada kita tentang lafaz yang ada dalam hadis qudsi tadi. Antaranya ialah lafaz indahu. Lafaz indahu yang membawa maksud di sisinya, iaitulah isyarat bahawa betapa keprihatinannya Allah Ta'ala kepada mereka yang melakukan kebaikan. Maksud indahu dalam hadis ini menceritakan bahawa Allah bersungguh-sungguh untuk memberikan ganjaran
ganjaran kebaikan kepada mereka yang melakukan kebaikan. Dengan niat buat baik, walaupun tak buat, tetap dapat. Niat baik, kemudian dia buat, maka Allah lipatkan kali ganda. Ini hadis ni, nama dia hadis Qudsi. Dia direct terus daripada, maknanya daripada Allah. Makna jaminan ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi jaminan bahawa orang yang melakukan kebaikan akan dilipat kali gandakan pahala tu. Cuma kadang kita ni, sebab benda tak nampak dengan mata. Saya yakin kita semua tahu bahawa pahala itu wujud, kebaikan, ganjaran itu Allah Ta'ala sediakan. Tapi setengah daripada manusia ni, dia selagi mana dia tak nampak dengan mata kepala dan dia tak merasainya, dia tak akan pernah untuk niat ataupun nak membuatkan kebaikan. Kerana dia kata, penat ya buat baik pun kan dapat apa. Ayat ni kadang kita selalu dengar. Dia kata penat kita buat baik, bangun tengah malam, kadang bukan boleh apa pun. Tak. Baik. Jikalah Allah tukarkan pahala itu dengan sesuatu yang kita nampak. Sebagai contoh, kita solat berjemaah. Contoh yang selalu kita buat, solat berjemaah. Pahala solat jemaah kita semua sedia maklum. Berapa? 27. Kan? Cerita kata pahala jemaah tu ditukarkan dengan mata wang. Kalaulah pahala berjemaah tu ditukarkan kepada mata wang, mai jemaah ya RM27 kompom dalam poket. Tu belum masuk, belum kira lagi bacaan dalam solat, perbuatan dalam solat, sunat-sunat dalam solat. Kira bila setiap sekali solat RM2,000. Bagi salam RM2,000 dalam dah. RM2,000 tu pahala baca, pahala sunat, pahala jemaah, apa semua dalam tu lah. Ada RM2,000. Tak? Apa jadi kat masjid? Nampak gaya pengerusi dia kena tambah lagi. Dan kemungkinan takkan dapat takkan nampak kekosongan yang ada dalam masjid. Sebab apa? Sebab dah nampak ganjaran itu ditukarkan dengan mata wang. Tetapi tak. Nah, ganjaran itu semestinya wujud. Kerana Allah janji dengan melalui hadis ini. Kadang kita tak perasan Allah bagi kat kita. Nah, dengan keadaan yang kita tak perasan barangkali. Tapi Allah bagi. Allah pemudahkan urusan. Paling besar sekali nikmat iman dan nikmat Islam yang kita kecapi pada hari ini, nikmat kesihatan. Alhamdulillah, hari ini masih lagi Allah memberi ke kita kekuatan, kesihatan yang baik. Telinga kita mampu lagi untuk mendengar, mata kita mampu lagi untuk melihat, tangan kita ni mampu lagi untuk pegang, kaki kita ni mampu lagi untuk melangkah. Alhamdulillah, nikmat kesihatan ini juga satu nikmat yang cukup besar. Nikmat ingatan yang Allah Ta'ala bagi. Kalaulah Allah tarik ingatan kita ni sikit, nampak gaya jalan rumah, balik rumah pun kita tak ingat. Padahal bukan jauh mana pun, tapi Allah tarik ingatan yang diberi oleh dia kepada kita. Tapi alhamdulillah, Allah bagi lagi nikmat, apa lagi yang kita nak. Sebab tu dalam Ar-Rahman berulang kali Allah Ta'ala sebut fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Berapa kali Allah Ta'ala sebut apakah nikmat lagi yang kamu nak dusta,
Apalagi yang Allah Ta'ala bagi kat kita yang kita nak mempertikaikan. Tak, semuanya Allah dah bagi kat kita. Itu semua adalah balasan daripada kebaikan yang kita buat. Tak, itulah banyak lagi. Itu balasan di dunia. Kerana itulah ahli-ahli ibadat, para alim ulama, mereka tak gembira dengan dunia, mereka lebih gembira dengan akhirat. Kerana mereka tahu kehidupan dunia ni adalah sementara, tak kekal pun. Apa yang kita ada tak kekal. Tak, hanya tempat yang kita balik besok tu, hak 7 kaki dalam tu, lebar 5 kaki. Nah, kat situ juga kita balik. Nah, sehebat mana pun kita duduk, di dalam itu juga kita duduk. Tempat pengakhiran kita, tempat pengembalian kita. Nah, kerana tu kalau kita tengok sebahagian, Allah Rabbi, mereka lebih memilihkan kehidupan akhirat. Rabi'atul Adawiyah, seringkali kita mendengar kisahnya. Seorang wali daripada kalangan perempuan, daripada kalangan wanita, yang cukup hebat ibadatnya, sehingga kan cintanya kepada makhluk ni dah tak ada. Cinta kepada makhluk ni dah tak ada dalam kamus hidup dia. Rabi'atul Adawi, cinta dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat. Kita tak sampai tahap lagu tu. Tak, kalau tak ada lah isteri. Mana? Ada berapa? Saya 4 ustaz. Oi, tera. 4 orang anak. Bukan 4 orang isteri. Tak. Tapi Rabi'atul Adawiyah, cinta dah bukan lagi pada makhluk dah. Hebat. Tak, gitulah nak cerita kata. Sebahagian daripada ahli-ahli sufi, ahli-ahli ibadat, alim ulama, mereka lebih lagi menantikan akhirat itu lebih lagi kepada mereka. Dan lafaz kamilah yang membawa arti sempurna sebagai isyarat untuk menyatakan takkid, iaitu menguatkan dan menyatakan sangat bersungguh-sungguh. Dalam hadis Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Perkataan kamilah itu maknanya sempurna, membawa maksud takkid. Takkid ni maksudnya apa? Sesuatu yang menguatkan. Dalam bahasa lain, perkataan yang digandakan, itu kalau kita sebut perkataan. Contoh, soffan soffa. Soffan soffa. Soffan itu takkid. Soffan yang pertama takkid, soffa yang kedua tu adalah muakkid. Itu nama itu dalam kaedah bahasa Arab. Sebab tu kalau kita baca Quran, ada perkataan yang berganda. Perkataan pertama, perkataan yang sama. Perkataan kedua pun perkataan yang sama. Jadi perkataan yang berganda itu nama dalam bahasa Arab disebut sebagai takkid. Takkid ni apa? Sesuatu yang menguatkan, sesuatu yang menyatakan dengan bersungguh-sungguh. Itu maksud takkid tu. Fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan. Sesungguhnya setiap kesusahan itu disertai dengan kesenangan. Allah ulang lagi, setiap kesusahan itu disertai dengan kesenangan. Itu takkid maknawi nama dia. Jadi ada dua ayat yang berulang dalam satu ayat, dalam satu surah, berarti bersungguh-sungguhlah maksud tu. Bersungguh-sungguh, macam perkataan solat. Kalau kita baca Quran, perkataan solat berapa kali kita akan jumpa? Banyak, betul? Aqimus salah wa atu zakah. Setiap kali kalau kita baca, mesti kita akan jumpa Aqimus salah.
Baca surah ni, jumpa lagi aqimus salah. Jadi perkataan yang berulang kali itu membawa maksud gandaan, membawa maksud penyataan yang bersungguh-sungguh. Itu maksud takkid. Jadi dalam hadis ini disebut dengan kamilah, hasanatan kamilah. Hasanatan tu satu kebaikan. Kemudian didatangkan lagi dengan perkataan kamilah, yang sempurna. Hasanatan kamilatan, dua-dua membawa maksud satu dengan satu. Macam ni. Kalau mengaji bahasa Arab, kalau kita mengaji, dia kalimah ni dia ada 3. Yang pertama disebut sebagai mufrad, yang kedua disebut sebagai muthanna, yang ketiga disebut dengan jama'. Mufrad ni apa? Mufrad ni maksudnya singular. Setiap perkara yang menunjukkan satu. Satu handphone, satu botol, satu buku, sebatang pen, sebuah buku, sebatang pen. Setiap benda yang menunjukkan satu namanya mufrad. Setiap benda yang menunjukkan dua namanya muthanna ataupun isim tathniyah, 2. Dan setiap benda yang menunjukkan 3 dan ke atas disebut dengan jama', plural lah. Jadi dia banyak, 3 dan ke atas. 3 buah buku, 3 buah batang pen. Lebih daripada 3 tu jama'. Jadi yang dikatakan jama' ni, yang dikatakan banyak ni, bila mana satu perkataan, contoh, dia berubah. Kalau satu, Arab kata lain. Kalau 2, Arab kata lain. Kalau jama', Arab kata lain. Contoh pen. Sebatang pen, Arab kata qalamun. Qalamun maksudnya sebatang pen. Kalau 2 batang pen, Arab kata qalamaini ataupun qalamani, mansub. Kalau qalamaini marfu', tu dalam bahasa Arab lah. Qalamain, dia jadi lain pula dah. Kalau satu qalamun, kalau 2 qalamaini. Kalau 3 jadi lain, aqlam. Jadi lain pula dah. Satu qalamun, sebatang pen. 2 qalamain. Kalau 3 aqlam. Macam kitab, buku. Sebuah buku Arab kata kitabun. Kitabun tu sebuah buku. Kalau 2 buah buku, kitabaini. Kitabaini maksudnya 2 buah buku. Kalau 3 lebih, Arab kata apa? RM50. Kalau 3 ke atas, Arab kata 3 ke atas. Kitab 1, 2, kitabain. Kalau 3 ke atas, kutubun. Kutub. Kutub tu bukan kutub utara. Kutub tu, kutub lah. Kaftabah. Kutub. Kutub tu maksudnya buku-buku. Sudah. Jadi Arab ni, dia setiap benda tu bila dia jadi banyak, perkataan tu dia berbeza. Sama juga hasanatan, satu kebaikan. Kalau hasanataini, 2 kebaikan. Kalau banyak kebaikan, ahsan. Yang kita kata ahsan tu kan, ahsan tu maksudnya kebaikan yang banyak lah. Hasanatan, satu kebaikan, kamilatan, satu sempurna. Tu yang saya sebut tadi, satu-satu, maknanya gandaan dekat situ. Maknanya Allah sebut dalam hadis qudsi ni bersungguh-sungguh. Kan kita dah sebut tadi takkid. Bila perkataan tu takkid, dia berganda, bererti perkataan itu membawa maksud bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh maksudnya tegas. Itu takkid. Berganda lah dia punya perkataan tu. Jadi
satu kebaikan yang dibuat yang tak disertai dengan perbuatan, Allah kata satu pahala sempurna yang dia dapat. Kalau buat baik, niat baik, kemudian dia disertai dengan perbuatan niat dia tu, lalu Allah lipatkan kali ganda lagi, bukan dapat satu dah, dia boleh sampai kepada 10, dan dia boleh sampai kepada 700. Apa amal antaranya yang kita selalu buat, iaitu selawat. Man salla alayya marrah sallallahu biha asyara. Barang siapa yang selawat ke atasku dengan satu kali selawat, maka Allah berselawat, yakni kebaikan yang dapat bagi orang yang berselawat itu dengan 10 kebaikan, dengan 10 kali selawat. Sekali selawat gandaannya sampai kepada 10. Baru sekali. Nah, kalau kita selawat tiap-tiap hari itu lebih daripada 10, lebih daripada 100. Tengoklah gandaannya berapa. Itu kata saham dengan Allah Ta'ala ni, dia tak akan berkurang walaupun sikit, bahkan dilipat kali ganda dah. Cumanya benda tu kita tak nampak. Macam cerita tadi lah, semayang tadi. Kalaulah pahala semayang tu ditukar dengan mata wang, habis dia semayang 2,000 kompom dalam poket dah. Penuh masjid ni. 27 tu pahala jemaah, digandakan lagi dengan bacaan, dengan mengingat, menghafal dan sebagainya, boleh sampai kepada 2,000. Itulah nak cerita kata maksudnya kesungguhan Allah Ta'ala dalam nak memberikan pahala dan ganjaran kepada hamba-hambanya yang melakukan kebaikan. Inilah maksud kepada syarah hadis ini. Dan sabda Rasul tentang kejahatan yang baru dicita-citakan, dikerjakan kemudian lalu ditinggalkan, insya-Allah kita akan sambung hadis ini, syarah ini pada kuliah kita yang akan datang. Tadi kebaikan tadi kita dah sebut, nak cerita tentang kejahatan pula. Lagu mana? Ni insya-Allah kita akan sambung hadis ini pada kuliah kita yang akan datang. Jadi kita berhenti dekat menyatakan sangat bersungguh-sungguh. Kita berhenti situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 21 2. Ibu dan ayah yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan pada ibu dan ayah saya yang sudah hadir ke dalam kuliah ini. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh ibu dan ayah saya di sini. Saya mohon maaf sekiranya saya terkasar bahasa, terlanjur kata, terlajak kata. Saya maaf banyak-banyak, dan saya selalu berdoa kepada Allah semoga jemaah yang selalu main masjid, yang selalu solat berjemaah, selalu main mengaji, menuntut ilmu, semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik, panjangkan umur, dimurahkan rezeki, serta diberi kefahaman yang baik dalam memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan saya mudah-mudahan Allah permudahkan urusan di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kuliah kita yang akan datang bulan depan sekali lagi. Kemudian kita menyambut datangan bulan Ramadan, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bertemu dengan bulan yang mulia itu, insyaAllah. Sekian daripada saya, wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.